Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus sekali saya nak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih jazakumullah khairan kepada orang yang saya datang. Saya tak menyangka lah. Jadi yang pertama saya nak clarify video tadi bukan saya kan. Dia confuse kan. Tu Dr. Hari Kasiraj itu untuk program hari Ahad dan hari Selasa lah. InsyaAllah kalau kita pergi dekat major station ni akan ada poster akan menerangkan lebih lanjut pasal program tu. Dr. Halina ni bagi saya antara yang dia sekretariat sebelum dia bercakap pasal isu-isu yang berkaitan emosi ni cemerlang lah. Saya akan recommend. Tapi hari ni kita nak bercakap pasal nakbah. Nakbah. So saya terima kasih kepada peluang yang diberikan. So apakah yang kita akan bincangkan hari ini? Kita bermula. Pertama, saya rasa molek kalau kita mulakan dengan apakah pengertian sebenar nakbah. Saya mula nak cakap dulu sebagai introduction yang kritikan saya kepada perjuangan sebutan nakbah itu sendiri. Kalau kita tengok literal meaning of nakbah, dia bermaksud katastrofi ataupun disaster tapi lagi disaster kan. Tapi masalah saya kepada term nakbah ni, term katastrofi ni sebab the first thing that come to people's mind when bila they confront with the word catastrophe ni ialah catastrophe doesn't have to be apa yang berlaku pada tahun 98. Catastrophe can be tsunami Aceh tahun 2004 kan. Boleh jadi gempa bumi. Kat mana kita baru? Tak sure. Tapi konsepnya ialah it also can be catastrophe kan. Dan catastrophe dan disaster ni ada connotation yang faultless kan. Dia blameless. Ada siapa yang boleh di-blame sebab tsunami tahun 2004 membunuh lebih daripada 100,000 orang, tapi it's the act of God. Dan siapa yang boleh dipersalahkan. Tapi berlainan dengan nakbah. Kerana nakbah bagi saya ada culprit. Ada culprit yang kita boleh tuduh, kita boleh tunjuk dia punya ideologi, dia boleh tunjuk perbuatan apa yang spesifiknya, dan itu boleh link kepada katastrofi itu terbabit. Jadi saya rasa perkataan yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang berlaku tahun 1998 ialah crime. It's an ethnic cleansing. Tepang ini. Ethnic cleansing. It's a genocide, mass murder. Itu bagi saya yang paling penting. Sebab bila sebut katastrofi, people akan macam baguslah ini bila sebut katastrofi, kita akan terus go for the victim. And people be talking about the victim of Nakbah for the past 64 years. Tapi nobody mention seriously about the perpetrator kan. Nobody mention about the culprit. So hari ini kita akan sebut secara general dan sebut secara spesifik kesalahan yang dilakukan oleh Israel. Maksudnya, apabila kita sebut yang British berkomplot dengan Zionis dalam mencuri tanah Palestin, kita boleh cakap peristiwa mana? Apakah dokumen yang lebih kepada eksploitasi British? Kalau kita cakap yang Israel main tipu dalam pembelikan tanah pada tahun 1948, dia telah mendustai perjanjian resolusi 141, dan itu kita akan kupas lepas ni. Sebab saya rasa perbincangan yang vague kan. Sebab kita akan cakap saya melawan Yahudi, vague gila. Kalau ada pun lagi spesifik saya tentang Zionis. Tapi bila kita tanya, so apa Zionis buat? Dia tak tahu lah. Macam sebab itulah saya rasa kalau metodologi, kalau objektifnya vague, sebab tu dia gagal menghasilkan tindakan yang sepatutnya. Dan sebab tu saya rasa kita nak ikut dengan kata yang sebenar. Dan insyaAllah dari situ akan membuahkan tindakan-tindakan yang sepatutnya diambil untuk kita memperjuangkan untuk Palestin, insyaAllah. Yang kedua, dan saya lagi satu kritikan yang saya nak lontarkan kepada isu Palestin di kalangan umat sekarang ialah dia tend to be emotional situation kan. Bila sebut pasal tahun 2009 bom diturunkan, waktu tu orang Gaza ditutup waktu tu apa kita panggil tu? Boundary, international boundary dekat Gaza yang sepadan dengan Mesir tu ditutup dan rakyat di dalamnya dibom menggunakan bom kluster. Harapnya bom kluster sebab dia turun bawah lalu dia pecah kluster kan. Yang harap sedih untuk Palestin. Bila kita dengar pasal pelarian ada 5.3 juta sekarang yang tinggal di Lebanon dan Jordan, kita rasa sedih kan. Saya rasa salah sebab kalau kita tengok balik sejarah, bila kita membincangkan pasal Sumayyah sebagai contoh kan, Sumayyah dibunuh oleh tuannya kan. Dia ditikam kan. Matinya boleh kata seksa kan. Tapi bila kita membicarakan pasal Sumayyah, kita tak katakan dengan keadaan sedih.
Kita bercakap tentang seorang perwiraan, wirawati yang pada zaman tu kefahaman Islam sangat sikit. Solat tak wajib lagi, puasa tak wajib lagi, tapi dia faham Islam sampai sanggup bergadaikan nyawa demi mempertahankan agama. Cerita dia hebat kan. Walaupun matinya seksa, tapi kisah dia hebat. Kalau kita dengar Syekh Ahmad Yasin, kalau kita dengar dia lumpuh tangan dan kaki, dia dibok oleh Apache. Ada kita ceritakan kisah itu sebagai sedih? Tak kan? Kita kisahkan bagaimana seorang yang lumpuh yang memerlukan Israel untuk cuba membunuhnya sebanyak 2 kali, baru berjaya. Dan kena bunuh curi-curi, tak boleh perang. Waktu subuh nak pergi solat, baru berjaya. Dan dia telah 5 kali di penjara. So kisah dia hebat. Kita tak pernah ceritakan pasal Syekh Ahmad Yasin sebagai seorang yang kesian, tapi sebagai perwira yang boleh menggegarkan jiwa-jiwa pemuda kan. Dan sebab tu saya nak kongsi hari ni, apabila kita bercakap pasal Nakbah, apabila kita bercakap pasal penindasan yang berlaku terhadap Palestin, tak sepatutnya itu jadi sebab untuk kita bersadar. Sebab perjuangan Palestin tak perlukan orang emosional, dia perlukan profesional. Maksudnya ialah kita dengan fakta itu, kita lebih jelas mengetahui kenapa kita perlu berjuang untuk Palestin dan betul-betul beramal untuk membebaskan Palestin. Dan itu yang kita nak terapkan malam ni. Kita bukan nak bersedih-sedih Kalau bersedih-sedih, lap air mata, kita menghina perjuangan mereka yang dapat bertahan selama 65 tahun. So itu mindset yang saya harap kita semua ada before kita bermula kan, insyaAllah. So kalau kita nak katakan asal Nakbah kan, Nakbah kalau kita tadi dah cakap kan, Nakbah tu maksud secara literal dia ialah katastrofi. Dan ia seringkali dikaitkan dengan rampasan tanah oleh Zionis daripada orang Palestin. So kalau itulah komponen pentinglah Nakbah, maka kita tak boleh bercerita hanya pada tahun 1948. Sebab perancangan untuk mengambil tanah dari orang rakyat Arab di Palestin bukan bermula tahun 1948 ataupun 1947. Kita kena track way back. Dan saya telah klasifikasinya berdasarkan fasa. InsyaAllah kita boleh teruti bersama-sama kan. Fasa pertama, aspirasi Zionis bermula. Sekarang kita nak ikutkan kan, orang yang pertama, sebab kita tengok Palestin ni sampai tahun 1917, dia berada di tangan siapa? Islam spesifik. Jangan break. Salahuddin tahun 1009 awal-awal 1000 tahun lepas sebelum. Tak cukup. Semaniah betul. Terima kasih. Semaniahan pada tahun tu dikatakan memanglah sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran pun kisah orang Yahudi ni dia daripada dah lama 2000 tahun kan. Dia dihalau daripada Jerusalem kan, dan memang dia berada di kekuasaan orang Islam. Sejak Umar, waktu tu Abu Ubaidah membukanya pada zaman Umar, lepas tu dia ternaik lah. Tapi tahun 1917 dia berada di tangan umat Islam, spesifik Turki Utsmaniyah kan. Dan tak pernah ada timbul kisah Yahudi berada ataupun dia hidup dalam keadaan yang teruk. Dikatakan pada tahun 1799, waktu tu Napoleon Bonaparte, siapa dia? Betul lah, dia Perancis kan. Waktu tu dia nak cuba menggeletik tepi Utsmaniyah. Sekarang tu besar, dia cuba nak rampas Jerusalem lah. Dia ada inferior complex tau. Kalau sejarah menceritakan dia ni pendek, tapi saya lagi tinggi kot, insyaAllah. Dia nak buat benda-benda yang mustahil macam tu lah. Dan antara benda yang dia cuba buat ialah cuba menawan Turki Utsmaniyah. Tak pernah dibuat orang lah, tapi dia cuba lah. Dan di waktu tu, kerana waktu tu orang Yahudi dikaitkan dengan kekayaan. Sebab apa? Orang Kristian dia tak boleh ambil riba usury. Tak boleh tau. So financial institution yang bagi pinjam duit ni semua orang Yahudi, dia orang kaya. So Napoleon Bonaparte mengatakan kalau orang Yahudi sanggup untuk finance dia punya campaign cuba melawan Turki Utsmaniyah untuk merampas Jerusalem, dia akan bagi tanah Jerusalem tu kepada orang Yahudi. Ini kisah benar kalau kita tengok sekarang masih ada lagi statue Napoleon dekat Acre. Itu bandar pelabuhan dekat Palestin Acre. Waktu sebab jalan masuk sebab Jerusalem dekat between the river, Jordan River and the sea. Bila orang kata kan ada canting free from river to the sea. So Jerusalem tu dekat between the river and the sea. Yang Acre ni dekat itu betul lah. Banyak nak cerita sebenarnya, tapi kita just fokus satu. So itulah pertama kalinya dibangkitkan coin yang orang Yahudi ni cuba mengambil balik tanah Palestin for the first time in the history after 2000 years. Before this tak pernah. Sebab dia orang memang duduk dalam diaspora, duduk kat Europe, duduk dekat Mekah kan, Bani Dadir semua tu kan, 3 bani ada dekat Mekah, Madinah. Dia memang tak pernah kat Jerusalem. Dia berada in every part of the world except Palestine. Itu yang pertama. Dan ini yang kali pertama bermulanya nak balik ke situ.
Dan Napoleon kalah, of course lah kan. Tak pernah pula kita dengar Napoleon boleh menang dengan Turki Osmania kan. Tetapi mimpi untuk kembali ke tanah homeland, dia panggil ni tanah purba homeland dia orang tau. Tak pernah mati di situ. Dan pada tahun 1887 tertubuhnya Zionist Organization. Dan waktu tu presiden dia Theodor Herzl. Waktu tu kita kena faham dekat Europe memang ada berlaku intense persecution towards the Jew. Dikatakan dekat Europe tu dia menyebarkan buku untuk memfitnah orang Yahudi, nama itu blood libel. Dia menuduh orang Yahudi ni dia akan mensacrificekan orang muda, budak-budak umur 7 tahun akan disembelih dan darahnya dia minum. Itulah the kind of fitnah yang diberikan kepada orang Yahudi waktu tu. Dah salah lah. So kalau kita nak kata macam-macam kat kaum lain kat Malaysia, tengok balik itu yang digunakan oleh Barat waktu dekat Yahudi dulu kat Europe. Dan sebab tu Theodor Herzl menulis dalam buku dia bertajuk The Judenstaat. Juden ni Judaism, Stat tu state lah. So negara Yahudi. So dia mengatakan solusi kepada masalah penindasan terhadap Yahudi ialah orang Yahudi yang berada di diaspora semua balik ke salah satu tanah. Dan waktu tu dia dicadangkan macam-macam lokasi untuk dijadikan sebagai apa nama tempat tu? Tempat untuk dituju dan orang Yahudi berkumpul. Antara Uganda. Tak tahu kenapa dia pilih Uganda. Tapi dia dalam list ada Uganda. Dan salah satu je, lupa lagi dua. Dan antaranya adalah Jerusalem lah, Palestin. Dan dikatakan waktu tu dia menghantar wakil-wakil daripada Zionist Organization ni untuk melihat kawasan tadi untuk tengok mana yang paling sesuai untuk orang Yahudi. Dan itulah nak cerita kisah bersama Max Nordau. Nordau ni dia punya, sebenarnya saya tak sure dia punya pronunciation. Kalau ada sini yang Jerman tahu bunyi dia Nordau boleh betul dah. Saya redah lah, lagi 9 kan, Nordau lah. Kalau ada Nordau tak sure lah. So Nordau ni timbalan dia. Dan Max Nordau dia dihantar untuk melihat-lihat di kawasan Palestin. Dari ayat ni famous. Dia melihat di kawasan Palestin dan memang cantik. Sebab kawasan kawasan Palestin ni dia bukan macam tanah Arab yang lain. Dia bukan bergurun. Dia bukan desert. Dia macam oasis yang besar. Dia banyak pokok palm macam tu. Dia apple kan. Dia macam orchid. Dia bukan macam tanah yang biasa. Memang cantik dan dia suka. Dan apa yang dikatakan kepada Theodor Herzl ialah dia kata the bride is beautiful tetapi dah married to someone else. So dia kata tanah ni best. Tapi dah ada orang yang berpunya. Dan orang tu ialah apa? Orang Arab lah yang duduk kat situ. Dan maksudnya ini bukti yang jelas kalau kita tengok ini jurnal-jurnal ni di tahun 1980. Sebab British kan dia pegang archive kan. Benda ni dia banyak archive ke. Sampai tahun 1980 benda-benda ni tak diluluskan, tak dikeluarkan. Pada tahun 90 barulah dokumen-dokumen Perjanjian Balfour, cerita Max Nordau bersama Theodor Herzl itu dikeluarkan. Dan barulah ada kajian baru yang kita panggil tu New Historian. Sebab before dia sampai tahun 1980, dunia diberitahu yang tanah tu the land without people, dia punya naratif utamanya ialah the people without land going to the land without people. Itu naratif dia. Tak ada orang kat situ tau. Tapi bila tahun 80 barulah bila dikeluarkan bila British mengeluarkan archive dia baru kita tahu. Sebenarnya Zionis dah tahu memang dah ada penduduk Arab asal dekat tanah Palestin. Dan itulah semua waktu tu belum put into action. Baru bermimpi dan baru mereka merancang lah. Dan memang ada kecil-kecilan punya migration from Europe pergi ke Palestine. Dan orang Arab ni memang sebab orang Arab terima dengan hati yang terbuka lah. Dan ada terus mereka menjual tanah kan, bagi dia duduk, bagi dia set up macam Muhajirin dengan Ansar kan. Sebab orang Arab ni memang bandar Jerusalem tu memang inherently multi-faith punya society punya demografi tau. Ada orang Kristian Optik kan, Coptic Kristian, ada orang Muslim. So bila dan ada orang Yahudi sikit-sikit. So bila orang Yahudi datang dia terima je lah. Tapi mereka tak pernah menyangka yang migration tu adalah part of a comprehensive planning untuk dispossess them from the land. Dan itu yang kena faham lah. Dan kita akan tengok banyak bukti yang menunjukkan ini yang berlaku. Mereka bukan pencerobohan. Kalau ada yang boleh katakan migrant penceroboh, ini Yahudi. Dan kita ada banyak bukti yang menunjukkan bendanya. Kita go for the next phase. Tangan kotor British. Tahun 1917, the Balfour Declaration. Apa lagi yang berlaku tahun 1917? Second World War. Ada dua perkataan yang betul kat situ. Dua perkataan lagi salah. The second salah. The first World War habis kan. Okay, saya dah uji korang Siapa yang menang waktu First World War?
Ada 2 pakatan. Ha? Tak payah nama dengan blok lah, susah sikit kan. Siapa lawan siapa? Okey, blok A siapa ada? Okey, ada British lagi ada? Ada France lagi? Rasa jauh kan? Macam mana? Belanda, Belgium, sebelah itu kita panggil itu Western Europe. Dan aksis lagi satu dikuasai oleh ada Prusia, Jerman. Prusia ni nama lama pada Jerman Ada Rusia sendiri ada, dan juga Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah pun tak tahu lah, for some reason dia pun join dalam perang tu. Tak terlibat jauh. Tapi dia join juga. Yang trigger pada perang tu ialah pembunuhan putera Hungary. Tak apa, itu biar Austria-Hungary. Okey, dikatakan waktu baru habis perang kan, dan blok yang dilalui oleh Turki Uthmaniyah kalah. Dan macam apa yang berlaku tahun perang dunia kedua, siapa yang kalah tu kawasan dia akan dibahagikan lah. Dan itu yang berlaku tahun 1917. Apabila kekalahan Turki Uthmaniyah yang before this milik memang anda Sultan Abdul Hamid Shah kedua, yang terakhir ya. Betul ke? Kena check. Okey, dia katakan waktu tahu dibagikan lah. Dan British telah mengambil tanah Palestine. Dan waktu itu telah berubah bagi British Mandate tahun 1922. Ini just formality lah. Sampai 22 dia nak tahu nak panggil apa kan. So tahun 22 baru dia panggil British Mandate. Tapi even before waktu 1917 dia dah occupy that place. Dan waktu tu dia buat Balfour Declaration. So apakah Balfour Declaration ni? Ialah pada waktu itu Zionis dia pandai tau. Planning dia lama. Apa benda first phase of Zionist organisation ialah dia mentanzim, dia mengassignkan ahli-ahli organisation ni kepada kementerian-kementerian, join the government. Dan waktu itu adalah salah seorang daripada ahli Zionis terkemuka, Lord Rothschild. Lord Rothschild ni dia Zionis, tapi dia juga ahli parlimen. Dan dia ahli parlimen yang dia macam kat Malaysia tu apa, yang berpengaruh lah, macam Tengku Razali Hamzah. Ya. Siapa-siapa bayangkan, dia bukan saja ahli parlimen, tapi ahli parlimen yang dirujuk. Itu lah Lord Rothschild kan. Maksudnya planning dia start awal masuk government tu, dia ada dalam tu kan. Dan waktu tu Balfour ni ialah Foreign Minister, Foreign Secretary. Waktu tu panggil Foreign Secretary, tapi jawatan sekarang ni Foreign Minister. Siapa Foreign Minister Malaysia? Tak boleh, tak penting. Dia telah menghantar surat kepada Lord Rothschild mengatakan yang kerajaan British committed untuk memberikan orang Yahudi a homeland in Palestine. Tapi second part of the surat dikatakan ialah tapi tak boleh disregard totally the rights of the people yang dah ada kat tanah tu. Lagi satu bukti yang menunjukkan yang Zionis dan British sedar ada penduduk asal. Sebab dia naratif Yahudi kalau kita tengok, dia akan kata tanah ni tak ada orang kan. Tapi sebenarnya memang banyak bukti menunjukkan dia sedar dan dia dispossess. Itu yang penting kan. Dan kita kata benda tu salah lah. Sebab apa? Sebab waktu tu orang Yahudi yang berada di Palestin hanya 10%. Macam mana sebuah government kan yang tahu 90% rakyat dekat kawasan tu ialah etnik lain, dia boleh mengatakan kepada etnik yang minoriti tu, kami akan assist korang untuk bawa lagi ramai orang, pastikan korang dapat tanah tu. Tak beretika kan. Dan kalau nak ikutkan benda tu memang biasa lah kepada British. Sebab dia memandang orang yang berada di tanah jajahan ni adalah sebab subjek kan. Rakyat lagi bawah ada rakyat dia. Dia bukan rakyat ni, orang. Tapi bukan second class punya level. Satu dia Migrant People's Party. Orang India ada sampai ke apa? Sampai ke mana ni? Fiji. Tahu Vijay Singh kan? Vijay Singh yang main golf tu. Dia Indian. Macam mana dia ada kat situ? Orang British memang suka migrant people. Dia hantar-hantar orang macam tu. Tak boleh kau majoriti. Boleh apa? Myanmar sampai tiba-tiba ada korang Rohingya kat tengah-tengah tu. British punya kerja lah. Kalau dulu kerajaan Kedah sampai ke Patani, sampai ke Thailand, itu pun memang kerja dia macam tu. Dan dikatakan kenapa dia komplisit kepada Zionis? Sebab kan waktu tu dia cuba untuk mengkontrol terusan Suez. Terusan tahu kan yang menghubungkan jalan timur dengan barat kan. Jalan Suez. Dia merasakan lebih mudah untuk dia exploit kawasan tu kalau etnik group lokal tak melawan. Dan waktu Zionis kata, orang Arab nak melawan kot. Dan orang Zionis memberi bai'ah. Kalau dia bagi tanah tu, Suez dia punya. Memang ada complicit agreement. Boleh baca Balfour Declaration tu. Ni memang available. Dan banyak isteri yang membahaskan benda ni. Dan itulah bukti yang benar memang British mendeklarkan tanah tu dia punya. Bukan. Nak committed untuk menolong Zionis untuk membina tanah di situ.
Dan itu lah kalau British Mandate, kalau kita tengok antara bukti-buktinya lah pada tahun 1917, peratusan rakyat Yahudi hanya 10%. Tapi pada tahun 1947 meningkat kepada 31 by 3-fold kan. Gila. Itu yang menunjukkan memang, dan memang dia memang bersikap bias pada rakyat orang Islam, orang Arab, bukan orang Islam je, ada Coptic Kristian kat situ. Dia menekan kebenekaan Arab. Pada tahun 1937 ada President Revolt. Of course kan, sebab before this dia orang anggap orang Yahudi dia terima, sebab semua orang tahu dekat Eropah orang Yahudi ni ditindas. So dia open lah datang. Tak apalah, kau boleh find solace, kau boleh find refuge dekat Palestin kan. Tapi as time goes by menunjukkan yang mereka datang bukan untuk datang untuk menjadi rakyat majmuk kan. Dia nak kuasai tanah tu. Dan waktu tu memulanya fatwa boykot yang pertama. Waktu tu Mufti Jerusalem Amin Al-Husaini dia melakukan fatwa tidak boleh, haram bagi penduduk Palestin untuk menjual tanah kepada imigran-imigran Yahudi. Itu lah boykot. Sebab orang cakap boykot sekarang, tak, boykot tu dah lama lah. Tahun 1920 lebih dah ada lah. Dan sebab apa, fatwa tu tak di reverse lagi. Tak tahu boleh reverse lah. Tak ada pun religious authority dekat Jerusalem sekarang kan. Tapi tak di reverse lagi lah. As the time memang ada, dia mengharamkan orang jual. Dan lagi satu sebab ni lupa nak cakap, kenapa British membantu Palestin, membantu orang Zionis, ialah waktu tu dikatakan sebab dekat Jerman ada intense persecution terhadap Yahudi kan, dan Yahudi lari ke British. So British kata, ramai sangat So pada tahun 1917, pada tahun yang sama, diorang buat undang-undang untuk control immigration of Jew. So nak bawa ke mana orang-orang semua datang bawa ke Palestin. Waktu tu memang ikut suka hati dia. Macam Bung Karno antara bagi saya revolusioner, Presiden Indonesia yang pertama, dia mengatakan waktu tu memang keputusan dunia didecide oleh beberapa meja saja. Jadi refer tu kepada meja Prime Minister British lah, meja Presiden US. Isu dunia didecide oleh beberapa meja saja. Itu Bung Karno cakap, dan memang tepat lah dia kata waktu tu. Memang keputusan Balfour ni memang historian dia membahaskan, dan conclusion yang paling kuat mengatakan ialah is the biggest mistake done by foreign policy untuk British lah. Memang tu lead kepada country sampai sekarang. Kita tengok kan komitmen dia untuk bantu kan. Dan pada tahun 1945 lagi banyak imigran datang. Holocaust tahu kan, 6 juta rakyat orang-orang Palestin dibunuh oleh Nazi. Jangan deny, benda ni betul agak pelik lah, sebab ada pejuang Palestin mengatakan sebab dia tak dapat nak argue, dia sebab malas nak baca kan. Sebenarnya fakta itu terselah je pasal Balfour Declaration. Tapi lebih mudah untuk mengatakan orang Yahudi ni tak kena bunuh, Holocaust ni tak ada. Dia tak, itu masalah kita lah. Tapi Holocaust memang berlaku. Dan waktu tu Harry Truman, Presiden Amerika lepas kematian FDR, Franklin Roosevelt, dia telah menghantar lagi banyak 100,000 orang, lagi banyak migran daripada Eropah, dan dihantar ke Palestin. Banyak gila lah. Dia katakan memang berlaku massive migration Jew daripada Europe ke Palestin. Dan ini lead kepada fasa ketiga kepada isu Palestin, iaitu pada tahun 1947. Kalau tengok sebab apa yang panjang kan, sebab memang banyak gila berlaku tahun 1948 tu. Yang terpaksa saya pecahkan kepada beberapa fasa lagi. Harap boleh bersabar. Tahun 1947, waktu tu empire nak habis kan. Sebab waktu tu banyak kemerdekaan negara, waktu Perang Dunia Kedua. Dan waktu Perang Dunia Kedua ni British banyak habis duit lah. Dia punya perbadangan tak mampu lagi maintain government. Dan dia lepaskan tanah-tanah jajahan yang dia rasa tak ada political will untuk maintain. Malaysia kena maintain sebab dia memberi kekayaan kan. Ada biji timah, macam-macam ada. Getah ada, Malaysia maintain. Tapi tanah-tanah yang orang asyik melawan ni apa kan, yang tu lepas je lah. Contohnya India. India orang siapa nama Mahatma Gandhi berjaya mobilize citizen punya uprising tanpa without violence, hanya dengan mogok lapar. Ni masalah bukan ada sangat pun sumber asal lah, lepaskan. Tu lah contoh-contoh negara yang dilepaskan. Dan termasuklah British. Dan rasakan ni orang Arab ni asyik melawan ni, tak payah. So dia bagi, dan dia cuba membasuh tangan dia. Dia membasuh tangan dia, dan dia membawa benda ni kepada UN. Dan Rasulullah SAW merujuk kepada keputusan PBB lah, ataupun UN kan. Dikatakan waktu tu, inilah buat pertama kali dalam sejarah dunia, tanah sebuah negara itu, pembahagian tanah bukan didesain oleh rakyatnya sendiri. Orang luar yang decide. Malaysia kan,
bila Sabah Sarawak nak masuk Semenanjung Malaysia, kita bagi referendum kan. Kosovo pun macam tu, ada referendum. South Sudan kan Kristian, Sudan Islam pun berdasarkan referendum. Timor Leste tak ada evidence dalam dunia ni yang pembahagian kawasan tu didesain oleh orang luar. Tapi specifically untuk Palestin, British dia tak bagi referendum kepada rakyat sebab dia tahu waktu tu majoriti penduduk waktu tu orang Yahudi 31% je, 69% adalah orang Islam. Confirm kan bagi referendum takkan dapat tanah secara logik kan. So dia tahu tak dapat menang kat situ. Faham tak? Ke kompleks so dia bawa kepada UN. Dia 181 apa tadi? Dia 181 kan. Waktu tu ada tak banyak negara yang ada dalam UN tahun 1948 kan. Yang banyak negara belum merdeka lagi. Malaysia tak join, tak merdeka lagi. Brunei tak merdeka lagi. Brunei merdeka 82 Banyak tak ada lah, memang sikit lah. Negara Islam pun sikit sebab memang under kolonial kan negara Islam waktu tu kan. So tak banyak yang mengundi lah. Dan 33 mengundi in favor of pembentukan negara. 10 absentee, dia tak nak undi, dia takut. 13 menolak. Maknanya 23 banyak agak, tapi 33 support kan. Yang masalahnya ialah tanah yang dibagikan, kita tengok tadi kan, perata rakyat Yahudi 39% kan. 31%. 31 ke 9? Confuse lah. 31 kan, 31-29 kan. Tapi 61% tanah ni untuk siapa? Untuk Yahudi tau. Dia waktu dia bagikan tanah, penduduk minority 30% tapi dapat 61% of the land. Kalau boleh tengok dekat dokumen sejarah yang ada, dan 39% hanya dibagi oleh penduduk Arab. Kan? Dan 3 cadangan yang dikeluarkan ialah pembentukan negara Arab 39%, pembentukan negara Yahudi 61%, dan Jerusalem sebagai milik antarabangsa kan. Dan itulah masalahnya kat sini ialah apa bukti yang menunjukkan yang sebab banyak historian dia argue bukti yang orang Yahudi tak bersalah ialah resolusi 101 lah, sebab dia perjanjian resolusi 101. Orang Arab yang marah sebab dia kata kalau dia nak rampas tanah tu, confirm lah dia tak setuju dengan resolusi 101 kan, sebab dia nak tanah all by themselves kan. Faham tak? Okay, macam ni tau. Banyak historian dia cuba argue kan resolusi 101 ni sebagai bukti yang menunjukkan yang Zionis ni, diorang ni tak bersalah, diorang tak ada niat untuk dispossess land daripada Arab. Sebab dia kata kalau Zionis punya matlamat ialah monopolize the land sorang-sorang, kenapa dia setuju dengan partition? Faham tak? Dia kata macam tu lah. Tapi bukti menunjukkan diorang tak setuju dengan partition dia. Dia katakan waktu tu cakap marah betul, tapi appropriate. Memang menunjukkan bukti 181 ni memang bertujuan untuk nak ada international recognition untuk tanah je. Dia tak pernah honor pun benda tu. Dikatakan waktu tu seperti Zionis kan, bila dia dibagikan tanah pada tahun 1947, tadi kan 61% bagi kepada Yahudi, Palestin dia lagi 39 bagi kepada, dia punya planning dia ialah rakyat tu untuk maksudnya ialah dia bukan bagikan macam mana, orang tak akan dialihkan tau. Cuma kawasan tu ialah majority, macam mana cakap, dia akan deport people untuk masuk ke tanah. Macam kan dia nak, sebab ada orang Arab kat sini, ada orang Arab kat sini dah masuk tanah Yahudi, dia kena relocate kan diorang kan. Planning dia dibuat oleh British, sebab British waktu tu belum keluar lagi daripada Palestin. Tapi apa yang dibuat ialah eksploitasi Zionis Zionis ni dia memberi senjata, dia ada IDF, dia ada tentera sendiri, tapi dia kita panggil tu arm, dia weaponize militia. Yang ni cara biasa Haganah dan Stern Gang. Haganah dan Stern Gang ni dia tak pakai uniform. So kalau diorang buat kesalahan pun nanti dia kata, oh ni bukan kita orang, ini pengganas. Ini benda biasa tau. Benda biasa orang buat. Kalau contoh waktu kat Syria tu, cara dia untuk membuatkan waktu tu demonstrator kat Syria kan, demonstrator kan bangkit kan. Cara dia untuk macam dia nak bagi demonstrator tu ganas, letak seorang kat dalam, buat havoc, biar berlaku riot. Lepas tu government ada alasan tau, dia orang buat riot, kena bunuh dia orang sekarang. Faham tak? Itu cara dia kan. Dan waktu tu memang Bashar Assad dia menggunakan dia punya milisya, nama dia Shabiha. Shabiha ni dia sama Syiah Alawit sama dengan
Tapi yang kata ni cara biasa, dia gunakan milisya. Milisya ni ialah dia pergi bandar-bandar orang Islam dan dia menghalau penduduk yang dah ada dalam rumah orang Arab. Dia halau pergi ke kawasan Arab kan. Dan cara dia simple tau. Askar kumpul macam ni bandar kan. Oh ni okey, dia bayangkan no shoe please tu ialah sebuah kampung Arab-Arab kan. Okey, cara dia serang ialah seorang serang daripada kanan, seorang tunggu kat kiri, seorang tunggu kat bawah, bergantung kepada kawasan mana dia nak hantar orang tu. So bila dia tembak dari semua arah, the only way to go ialah jalan yang dia nak lah. Oh memang cara dia memang efisien, pandai tembak semua orang, situ tu. Macam keldai yang dia buat arah ke situ. Itu yang dia buat kan. Dan waktu tu British menutup mata. British ada kat situ tau. Kalau betul British betul-betul committed untuk memastikan proses pengalihan tanah tu berlaku secara jujur, dia akan halang involvement of militia kan. Dia sendiri akan alihkan rakyat kan. Tapi dia boleh biarkan saja kan. Dan memang ada British yang berundur tahun 15 Mei. Ini 16 Mei hari ni kan. 15 Mei 1948 baru dia berundur. Waktu ni dia ada lagi kat situ. Memang ada di semua tempat. Dia biar je pembunuhan yang berlaku. Antaranya yang kita tengok Massacre of Dey Yassin. Satu kampung tu dibunuh kan. Sebab waktu tu tak tahu kalau tak salah, waktu tu kampung tu berdegil nak apa. Dia buat cara yang sama, tembak di semua arah dan bagi satu entry untuk lari. Orang tak lari. Dan ni orang yang lagi hidup lagi melaban kan. Biar mati melutut, jangan mati terbaring macam tu. Apa pun daya kan. Semua orang boleh mati. Jangan cerita sama sedih tau. Dia orang ni hebat tau. Kena cerita dengan keadaan gembira. Barulah. Sebab kita mengagumi tau. Dia orang punya kehebatan kan. Dan ini bukti yang utama yang Zionis tak pernah. Memang niat dia memang akan disposes alam tanah tu. Dan dia orang banyak berlaku serangan. Berlaku serangan di Jerusalem. Jerusalem ni kawasan antarabangsa kan. Dia serang di kawasan-kawasan yang memang dia nak trigger kebangkitan Arab. Dia nak kata dia serang. Okey, Arab menyerang, alasan untuk dia go overall. Kenapa? Sebab waktu tu tentera Yahudi paling ramai. Dia ada more than 100,000. Ramai gila. Tapi orang Arab tak tau. Orang Arab tak. Kalau kita nak tengok kan waktu tu, sebab pada tahun 1938 tak ada kat sini, 1938 ada big revolt by Muslim. Sebab dia rasa enough is enough. Waktu tu dikelilingi oleh, waktu tu antaranya pemimpin-pemimpinnya adalah Amin Husseini. Dia mengatakan melakukan jihad, kena lawan. Sebab British tak nak tolong, kena waktu tu munculnya siapa? Brigade Al-Qassam Al-Qassam tu ambil dari nama dari siapa? Siapa? Izzuddin Al-Qassam. Ini cerita Izzuddin Al-Qassam lah. Waktu tu dia mengatakan kepada orang yang muda lelaki mesti bangun berjihad. Dan waktu tu ada intense crackdowns towards Brigade Al-Qassam. Waktu tu tak nak bagi Brigade Al-Qassam. Tentera Al-Qassam lah. Dan apa yang dilakukan ialah Izzuddin Al-Qassam dibunuh. Dan semua rumah tentera-tentera ni diletupkan. Tak tahu kenapa dia letupkan rumah. Macam senang nak buang kot. Dan memang sama ada dia mati atau dibuang, itu je. Macam Mufti Jerusalem kena buang. Rumahnya dimusnahkan. So hukuman mati ataupun dibuang. Maksudnya kat situ tentera bersenjata orang Arab tinggal sikit je. Betul-betul tu ada 3,000 je. So cara dia ialah kita ignite hatred. Orang Arab dia ada bangun, itu boleh musnahkan 3,000 kita ada 80,000. Ramai gila kan. Dia pandai. Itu lah, memang rancangan yang agak terperinci lah. Tapi waktu tu Alhamdulillah negara Arab di sekitar pergi membantu. Ada Mesir, Iraq, Jordan, Syria, Lebanon, 5 negara. Dan termasuk daripada volunteers. Waktu tu Ikhwan Hassan al-Banna pun menggerakkan ahli Ikhwan pergi bertolong. Daripada Arab Saudi pun ada turun jadi volunteers. So agak-agak tentera dia kita expect lah kan. Dah 5 negara tolong, campur dengan volunteers lagi, at least boleh banyak lah kan. Tapi dia katakan waktu tu 21,000 je tentera. 21,000 je tentera yang ada daripada 5 negara ni. Nak dikatakan waktu tu Ikhwan hantar 12,000. So 5 itu volunteers. 5 negara bawa 10,000. Tak serius langsung. Dan waktu tu memang orang mengatakan yang memang sebab waktu tu Jordan ni under British rule tau. So Jordan ni dia tak tahu dia buat apa. Dan dia katakan waktu tu Jordan dia tak tolong pun sebenarnya. Dia hanya hantar tentera dia
untuk annex. Annex tu apa? Annex tu ialah macam apa, singa kalau nak jaga kawasan dia kencing kat pokok kan. So dia hantar tentera Jordan ni untuk annex kawasan sebab dia ada buat perjanjian sulit dengan Zionis untuk mengatakan dia ambil West Bank. Setelah dia datang, okey, susun line, okey kita ambil West Bank ni, kita simpan ni. Tak buat apa-apa pun masa. Lepas tu Iraq, yang satu pengkhianatan, Iraq pun sama. Iraq waktu tu, lupa nama raja. Iraq, Prince Iraq lepas beberapa ketika masuk, tak sampai berapa bulan keluar. Waktu tu memang tengok ikhwan je lah. Mesir pun sama buat perjanjian. Dan lepas tu kita tengok memang Gaza diberikan kepada Jamal Abdul Nasir. Waktu tu memang waktu tu Mesir pun buat perjanjian dengan Israel. Okey, kita orang berundur dapat Gaza. Dan memang itu yang berlaku pun. Dan ikhwan betul balik, mereka ditangkap ramai-ramai kan. Bermulanya persecution yang masif terhadap ikhwan muslimin. Tapi nak cakap kat situ ialah itu je tentera Israel yang masuk. Dan lah sikit tak bantu. 21,000 lawan 80, almost 100,000 tentera IDF. Dan sebenarnya memang kalah habis lah. Dan ketika waktu tu 79% tanah daripada apa kita panggil, daripada mula asal 60% je kan. Lepas perang Arab Israel ni 79% tanah dapat dekat Yahudi. Dan Gaza diberikan kepada Jordan dan Mesir diberikan kepada Mesir. Gaza diberikan kepada Mesir. Dan kesannya ialah 750,000 orang Arab waktu tu menjadi pelarian. Dia tak tahu gimana kan. Ramai lari ke Jordan, ada lari ke Lebanon, ada lari ke Syria. 750,000 orang. Dan apa yang peliknya waktu tu, dunia mendiamkan kan. Sebab waktu tu ada internet kan, susah kan. Kalau macam Mesir, bila Sisi crackdown demonstrator, ada Twitter kan. Kalau waktu tu, tahun lepas tu, bulan Julai tu, kalau siapa follow Jihad Al-Haddad, dia one of the spokesperson of Ikhwan, best lah tengok Twitter dia, memang live dia ada kat situ. Oh, tentera menembak dari belakang, oh helikopter datang, memang epic lah. 3 minggu lepas tu hilang, kita tangkap kan. Tapi real, kita boleh rasa dekat. Tapi waktu tu tak ada. Memang dunia pun tak tahu sangat lah. Waktu tu 1948 orang Melayu tu apa? Komunis tu lah. 48 simpan kan? Betul? 6 minggu 2 minggu. Kita tak tahu buat apa. Waktu tu Indonesia baru nak merdeka. Bung Karno mengumpulkan 3 entiti kan. Banyak benda berlaku, so tak tahu apa kisah apa yang berlaku kan. Tapi UN waktu tu ada seorang, nama dia Count Bernadotte. Count Bernadotte ni dia adalah royals kepada negara, tak salah Sweden. Betul lah, tak salah Sweden. Dan dia memang dia puteri Diana kan. Dia ni memang care pasal well-being of subjek-subjek dia kan. Dia suka menolong. Waktu Perang Dunia Kedua tu, dia katakan dia turun sendiri melalui Red Cross International. Dia sendiri berada di concentration camp, melepaskan tahanan-tahanan Yahudi yang nak lari. So dia face destruction tu depan mata dia kan. So bila dia kata dia dengar dekat Israel berlaku macam ni, dia turun sendiri. Dia turun sendiri ke Palestin dan dia pergi ke kamp pelarian. Dan memang betul lah, dia being dia decent person yang memang adil kan. Dia kata dia membuatkan rekod, dia memang wakil UN sebagai orang tengah waktu tu nak settlekan war ni kan. Dan dia membuat recommendation, dia tulis terang-terang 750,000 orang yang dihalau ni kena kembali ke rumah masing-masing. Dan memang dalam agenda dia orang simpan lagi kunci dia. Kalau kita pergi, kalau sekarang ni kita pergi kat Jordan, pergi kat dia punya camp pelarian tu, kalau minta grant tanah ada lagi. Betapa mereka rasa nak balik je kan. Dan dia katakan dia boleh balik, semua legal evidence semua ada, dan memang dia ada hak tu balik kan. Tetapi bila Bernadotte ni nak bawa dia punya dokumen kembali ke Jerusalem, dia dibunuh. Dia dibunuh oleh Stern Gang. Stern Gang ni dia bukan Stern Gang dia bukan bahasa dia bahasa Hebrew, sebenarnya dia Stern Gang. Kelakar gila Stern Gang. So Stern Gang ni bunuh Bernadotte. So dia tak dapat buat apa lah Bernadotte Dan antara members of Stern Gang ni Yitzhak Shamir. Later part dia jadi Prime Minister. So memang banyak bukti menunjukkan yang Malaysia ni memang diupah oleh waktu tu Ben Gurion, Prime Minister kan. Hans Weizmann waktu tu Presiden. Memang dihantar oleh kerajaan Israel sendiri untuk merosakkan report ni kan. Berlaku pembunuhan Bernadotte kan. Dan waktu tu tadi yang dia kata ni Pak Pengguran Mesir dapat Gaza, Jordan dapat tepi barat. Dan waktu tu dikatakan
orang timbalan kepada Bernadette ni, dia orang Amerika. Dia African American kan. Dia minority, dia pernah ditindas kan. Dia duduk kat Amerika, dia tindas, tapi tak tahu kenapa. Dia pun buat benda yang sama dekat dia setuju dengan, dia membuat recommendation bertentangan. Dia rasakan yang it's the fault of the Arab sebab dia ignite the war in the first place. So dia menang fair and square. Dan waktu tu dia mendapat Nobel Peace Prize atas sumbangan dia menghentikan peperangan. Sebab dia buat perjanjian ceasefire Hudna, bahasa Arab Hudna antara Mesir. Memanglah perang tu berhenti. Tapi yang menjadi mangsa, the total victimization ialah orang Palestin, tak ada tanah. Memanglah Mesir tak serang, tapi Mesir dapat Gaza, iaitu Jordan dapat West Bank. Dan bertambah-tambah kalau kita tengok kan. Lepas tu ada 1967 punya war, 6 Days War. Ada perang Ramadan kan. Dan pelarian Palestin bertambah-tambah. Dan waktu tu tahun 87 intifada pertama, bertambah lagi 2004 intifada kedua, lepas tu election 2006, Hamas menang, total crackdown, ramai lagi keluar. Total orang yang sekarang ni berada, pelarian yang sekarang berada di luar Palestin ialah 5.3 juta orang. Itu the biggest cases of refugee in the modern history. Tapi macam digelapkan kan, tak ramai. Itu dikatakan cerita yang bagaimana keadaan orang itu punyalah contoh depan mata, tetapi orang Islam bila kata pasal Yahudi kata dia orang berkomplot untuk menguasai dunia, 5S kan, ada juga kan. Padahal kita tak perlu rely kepada konspirasi-konspirasi ni kan, sebab ada bukti yang jelas. Kalau kita tengok dokumen-dokumen tu yang menunjukkan memang berlaku kita panggil tu comprehensive attempt. Comprehensive to dispossess land for the people yang indigenous. Kan? Nah itu yang nak disebabkan hari ni kan. So, apa peranan kita? Peranan kita yang pertama berdoa yang pertama kan. Sebab for people do the right thing. Sebab kan kalau kita ikutkan macam dekat isu sekarang dekat Palestin, memang tak pernah ada negara tu menggunakan instrumen negara untuk menyatakan solidariti kepada rakyat Palestin. Kita ada NGO je kan. NGO ada banyak kan. Ada Friends of Palestine, Friends of Aqsa, BDS Movement, dan macam ada Viva Palestina, ada Aqsa Sharif. Tapi tak pernah instrumen government kan yang sendiri go kan. So kita kena doakan kan yang pemimpin-pemimpin kita do the right thing. Sebab memang ada bukti orang pernah buat the right thing. Apa negara pertama yang memutuskan diplomatik walaupun dia akan suffer economically. Macam Malaysia kan. Malaysia pasport tak boleh pergi Israel. Senang lah, tak ada trade kan. Rugi apa-apa kan. Tapi bila Myanmar membunuh orang Rohingya, trade partner tak boleh. Itu tak kira lah. Tapi waktu tu memang Turki dia akan suffer diplomatically. Sebab apa dia nak masuk EU. So kalau dia kalau dia tak friendly dengan one of the biggest partner of EU, Israel, tak dapat masuk EU kan. Dan dia akan suffer economically sebab banyak Turki buat dia punya kita panggil channel of pipe stream, gas stream ada sampai ke Israel. Dan kalau dia akan suffer economically. Tapi pada tahun 2009 waktu bom cluster buat pertama kali dalam sejarah pemimpin Islam, ada yang berani. Nama dia Recep Tayyip Erdogan, AKP Turki. Itu government yang pertama yang memutuskan diplomatic relation, go back belakang kan. Itu yang kita ambil. Dan kita sebab dia tak boleh buat apa-apa sangat kan. Dia can do so much. Sebab dia kena cater rakyat dalam negara dia lagi kan. Dia tak boleh buat seseorang. Kita perlukan negara yang ni kan. Kita kena doakan mana pergi kan. Mana pergi solidariti. Kalau kita tengok waktu zaman Bani Abbasiyah kan. Kalau kita tengok kisah Khalifah Mu'tasim. Tahu kisah tu? Kan? Apabila terdengar salah seorang daripada wanita Islam yang dicabul lah. Bukan macam dihina kan. Dihina dekat Rom. Dia mata tentera yang sungguh besar. Dikatakan apabila tentera pertama tiba di pintu kota Rom, tentera yang terakhir baru keluar daripada pintu Jerusalem. Bukan Constantinople. Punya ramai tentera kan. The level of solidarity kan. Mana pergi itu kita doakan bertampilan. Yang kedua boykot kan. Boykot yang agak kontroversi kan. Saya nak ambil sikit masa untuk menerangkan pasal boykot lah. Orang kata boykot ni banyak orang tak berkesan kan. Boykot ni mengharamkan yang halal kan. Yang pertama, yang kedua mengharamkan yang halal kan. Dia tak mengharamkan yang halal lah. Contohnya macam bapak saya kan. Saya waktu budak-budak kecil suka makan
Tahu yang super ring tangan tu bila kat baju kuning. Tapi korang lagi bersih lah, so tak kat baju lagi. Dulu selebet. Serah. So dia tak bagi kan. Dia bukan mengharamkan super ring tu. Dia katakan lebih baik tu kau tak makan lah. Kau makan buat susah lah. Kan? Atas sebab-sebab kan. Kita bukan mengharamkan barang-barang yang pro-Zionis ni. Tapi ini aktivism kita tak sanggup denounce kan. Kita tak sanggup menjadi part of parcel yang membunuh orang Yahudi kan. Orang-orang Palestin. Dan kita kena faham orang selalu kata, oh, bila kata boykot, kesian lah, habis apa yang kena, Mark Zuckerberg orang Yahudi, boykot tak, asal kau buka Facebook kan, macam general kan, kita kena faham itu malas membaca. BDS movement ni memang besar, dia punya ahli-ahlinya termasuk Albert Einstein. Kalau boykot tu bodoh, Albert Einstein tak join lah, Albert Einstein tak salah, Stephen Hawking, banyak gila, sampai ke ada Coldplay pun ada dalam BDS movement. Coldplay, ya betul. Carlos Santana, dia range of people yang join. Carlos Santana, kalau dari kalangan academician ada Ilan Pape, tahu? Noam Chomsky, Noam Chomsky, ya. Banyak academician yang support BDS movement kan. Kalau kita boykot semata-mata dia berada daripada Palestin, kita asal kita boykot, bodoh kan. Dia bukan, dia memang komprehensif. Dan BDS movement ni apa yang dia target? Dia target 3. Satu pertama ialah body yang memberikan sumbangan kepada pelobi-pelobi Israel. Sebab kita tengok tadi kan, macam kita tengok ni bagaimana British ni setuju untuk join untuk tolong Zionis. Antara sebabnya ada pelobi lah. Sebab kita kena faham sistem politik panjang saya kan. Sistem politik ni demokratik kan. Parti politik dia tak buat untung. Kalau ada parti politik buat untung, problem tu. Mana dapat duit tu? Dia memang tak ada duit. Dia akan dapat duit daripada fundraising Fundraising. Dia akan buat orang kaya bayar fund. Kita akan bagi tax break kepada syarikat Astro sebagai contoh kan. So Astro bagi banyak duit. So in exchange kau dapat kontrol tim SAT. Sebenarnya itu yang berlaku. Tapi bukan tim SAT, Mesat. Nak katakan itulah cara dia. Dan itu berlaku di Amerika. Sebab kita Republican dan Democrat kan. Negara tu besar. Parti tak ada fund. The only way go fundraising. So yang akan pergi ni adalah pelobi-pelobi lah. Dia akan salurkan duit, kita akan fund your election and exchange kita part of policy favor of Zionis. Dan memang ada APEC ni rahsia terang lagi bersuluh. Kalau kita tengok waktu pilihan raya antara baru ni Barack Obama lawan siapa? Mitt Romney kan. Tiba-tiba antara isu yang dibagikan Palestin. Apa pula isu Israel boleh jadi perdebatan dalam presidential punya debate kan. The only reason ni sebab the lobbies yang make that way lah. So sebab tu satu BDS movement kata jangan bagi company-company yang fund lobbies ni boycott. Itu yang kedua kan. Kedua ialah NGO yang mesra Zionis. Kira-kira faham tau. Diorang ni Zionis ni pandai tau. Antara kepandaiannya ialah kalau kita tengok kan waktu tahun 1942 kan Perang Dunia Kedua kan. Lepas tu habis 1945. Lepas tu waktu tu Jerman kalah kan. Jerman dan Jepun kalah kan. So ada Nuremberg Trial, ada Tokyo Trial. So waktu tu dikatakan orang marah Nazi Jerman bukan sebab Holocaust. Kenapa dia tak marah Nazi sebab Holocaust? Apa tak? Enggak balik kan? Sebab mereka buat diri sama kan. Dia bom Hiroshima Nagasaki kan. Kau bunuh 6 juta, kita bunuh 300,000 dalam masa 10 saat. So sebab kita teruk kan? Sebab dia pun buat juga. So the biggest reason trial tu 9 pemimpin Nazi yang dihukum mati waktu Nuremberg Trial bukan sebab Holocaust. Dia disalahkan kerana memulakan perang. So the branding of Holocaust ni dibuat oleh siapa? Itu Zionis lah. Zionis memiliki, dia ada banyak NGO, dia banyak think tank body, dia ada think tank yang mengatakan pasalnya cuba melabelkan kalau boykot Israel apa Barat punya respon anti-Semitic kan. Dia boleh characterize boykot aktivism ni sebagai perbuatan perkauman yang kita tahu bukan kan. So boykot think tank ni. Itu lah. Company yang fund think tank ni pun perlu diboykot. Itu yang ketiga kan. Ketiga yang diboykot adalah company yang make profit from
atrocity that been done by Israel. Sebab kan, apa yang Israel buat bukan rahsia tau. Semua orang tahu tau. Banyak gila resolusi UN yang dilanggar kan. Sebagai contoh, tahu apa West Bank punya wall tu? West Bank punya wall tahu? Tinggi gila kan, lagi tinggi daripada Berlin Wall. Berlin Wall 8 meter. 6 meters. Oh, thank you very much. 6 meter is for the West Bank Wall. Oh ya. 6, ui gila. Olimpik punya pun 5 kan? 6. Memang dalam ICJ punya apa resolution memang mengeluarkan ini tak boleh. Tapi langgar boleh apa kan? Ada banyak resolution yang dilanggar. Pada tahun 67, Resolution Security Council 242 mengatakan yang Zionis kena memulangkan the occupied territory. Tapi sampai sekarang tak pulangkan kan? Kalau kita tengok Security Council punya resolution ni, dia sangat penting tau. Contohnya, ada negara yang melanggarnya ialah Iraq. Waktu tu Iraq, waktu tu negara force siapa nama Saddam Hussein untuk kena bagi independent investigator untuk check sama ada WMD atau tak, weapon mass destruction kan. Tapi Saddam Hussein tak bagi. So UN Security Council keluarkan resolution mengatakan dia kena bagi juga, kalau tidak tak boleh kan. Tapi Saddam Hussein langgar agak. Dan itu yang digunakan oleh Amerika untuk masuk campur dalam tanah Iraq kan. Dan kalau kita tengok Israel, banyak gila resolution Security Council yang dilanggar, tak jadi apa-apa kan. Dan dunia tahu kan. Sebab dia dibawa ke Mahkamah Antarabangsa kan. Bukan academician punya pendapat. Jadi dibawa ke ICJ, ICJ kata dilanggar. So company tahu yang the moment dia invest dalam country ni, dia in some way turut membantu dalam menguatkan, legitimize the government kan. Dan sebab tu kita boycott kan. Mana boleh people make profit from the kita panggil apa, penindasan kepada orang lain kan, unethical kan, immoral. Sebab tu kita boycott. Itu tiga sebab ke. Dan list ada dalam BDS movement, dalam BDS dan ada memang kita orang dah readykan fact sheet untuk timbulkan. So tapi memang boycott ni memang susah tau. Dia katakan waktu tu antara Ilan Pape ni antara ketua BDS movement ni di UK, dia boycott, dia listkan barang, dia kata dia boycott semua benda ni. Waktu tu PA, Palestinian Authority punya ambassador, Palestinian Authority ni ialah Fatah kan. Fatah dekat UK, dia call Ilan Fatah, dia kata I agree what's been done by Israel is wrong, tapi we don't think that boycott is the right thing. Even Fatah pun kata jangan boycott. Oh god, saya rasuah nanti brother tu boleh explain benda tu. Tapi memang susah, memang banyak, tapi jangan ragu-ragu. Kerana benda ni tertumpu dan kita memang target. Kenapa kita kata company ni bersalah kan? Sebab kan kita kena faham. Company generally dia tak ada political stance kan. Kenapa company tak ada political stance? Sebab katakanlah Shell kat Australia ni kata I support Labour. So dia akan riskkan penyokong-penyokong parti Liberal tak beli minyak dia kan. Betul lah kan? Sebab tu generally company tak ada political stance. Tapi bila company kan seperti McDonald dan juga Coca-Cola, dia fund APEC kan. Dan dia tahu APEC ni, lobby ni memang kerja lah untuk menguruskan kerjasama antara Israel dengan US. Maknanya dia dah buat political stance. Maksudnya kat sini, diorang ni bukan tak bersalah tau. Dia bukan macam Mark Zuckerberg, kebetulan lah Yahudi. Kita tak boycott kan, dia kebetulan lah Yahudi. Tak salah lah. Tapi Coca-Cola dengan McD, dia memang make a active political stance untuk fund. Kalau McD, Jewish United Fund. Kalau Coca-Cola, APEC. Dan Coca-Cola memang one of the biggest investor in Israel lah. Dia make profit from suffering of somebody else. Maka tak ada ragu-ragu lah. Memang kena boycott kan. Dan betul boycott ni susah lah. Kalau tengok kat BDS tu banyak gila ranking kan. So sebab tu saya cadangkan memang banyak kan. Kalau nak ikutkan Starbucks pun sama, L'Oreal, Caterpillar, banyak gila. Tapi kita just fokus kepada, kalau saya ajak untuk boycott ni, kita start dengan benda yang memang tak ada. Masa situ. Benda yang memang ada alternatif kan. Coca-Cola dengan McD kan. Sebab tu kan, ini bukan kerja, bagi saya bukan kerja bodoh. Ini memang tindakan yang spesifik untuk people yang benar-benar bersalah. Tak ada siapa yang tak bersalah dari isu ni yang bila target boycott tu. So siapa yang kata asal kau tak pakai Facebook, kenapa kau tak buka Facebook? Dia lah yang tak baca, pemalas kata kita kan.
Dia yang tak nak menyumbang kepada perjuangan Palestin, tapi cuba meranapkan usaha orang lain kan. Tak elok lah. Dah kena ambil tahu kan. Sebab saya risau macam sekarang ni kalau kita Malaysia kan, banyak macam kata apa Yahudi lanatullah kan. Tapi sedangkan yang kita anti ni bukan Yahudi kan. Kita anti ni Zionist movement, Zionist ideology. Sebab Zionist ideology ni ialah dia betul orang Yahudi ni tertindas. Tapi solution kepada menyelesaikan masalah penindasan tu ialah menindas orang lain. Dan itu kita boleh agree. Kita tak ada masalah dengan orang Yahudi asshole, tapi kita ada masalah dengan orang yang subscribe to this ideology. Kan? Diorang ni mangsa Holocaust kan. Diorang pernah pernah tertindas kan. 6 juta orang kan. 6 juta daripada kalangan dia terbunuh kan. Maka lagilah more reason for us untuk reject Zionist ideology ni. Sebab kalau dia pernah hadapi tu, kenapa dia rasa it's okay to do that kepada people yang innocent. Itu lah. Kita kena ambil tahu benda ni. Jangan cakap apa, lepas ni kena clear tau. Kita tahu yang dia kata kita anti siapa, kita anti Zionis. Kita anti siapa? Ben Gurion yang membunuh rakyat Palestin pada tahun 98. Clear. Bukan vague anti Yahudi lanatullah. Dia tak menemukan amal, tak spesifik tau. Situ berana kita ikut yourself with the facts kan. Supaya kita tak jadi sekadar supporter yang emotional supporter yang professional, yang memang berdasarkan kefahaman tu kita bergerak. So apa penutup pertama kan, ini bukan antisemitik lah, dah cakap tadi kan. Lagi satu saya cakap kan, pembetulan fakta. Kat utusan dia tulis kan selalu yang gambar Hitler. Dia kata, aku meninggalkan orang Yahudi, beberapa orang Yahudi supaya kamu dapat melihat dan judge sendiri mereka macam mana kan. Tak ada rekod sejarah yang approve statement tu. Dan kalau ada pun kita tak setuju. Sebab Hitler ni bunuh orang Yahudi kan. Kita tak support penindasan kepada Holocaust tu. Kita kesian kat orang Yahudi kan. Kita tak agree. So kalau ada orang share gambar tu, nasihat kan, wrong, accurate, fakta punya inaccurate dan morally wrong. Kita tak pernah support Holocaust kan. Mana dari Islam tiba kita support pembunuhan 6 juta orang dekat gas. Dikatakan Holocaust tu, gas, kenapa dia guna gas kan? Kenapa dia tak tembak kat kepala kan? Dia guna gas sebab bila guna gas nanti lemak naik tau. Lemak tu dia buat sabun. Efficient. Orang Jerman efficient kan. Ini kisah benar sebab tu dia guna gas chamber. Nampak pun kejam tu. Ada pula orang yang kata okey, tak ada Islam. Kita anti Zionis sebab penzaliman yang berlaku. Dan nampak kan, kita belum start cerita pun pasal kita tak cakap pasal Intifada 1 atau Intifada 2. Kita tak cakap lagi pasal tahun 2006 Hamas menang election tapi Israel tak iktiraf, dia serang Hamas. Kita tak sebut lagi pasal tu. Kita baru cerita pasal 1948. Dah banyak kezaliman berlaku kan. Dan itu yang kita kena faham lah. Dan apa yang saya nak harap dari situ ialah baru kita tahu kan. Kalau kita tahu macam tu, kita nampak yang for the past 65 years, walaupun despite tahun 1948 diambil, diperandakan, dihalau dari tanah, tapi sampai 2011 masih lagi exist people yang pertahankan Al-Aqsa kan. Dan itu yang kita kena rasakan perjuangan tu. Macam mana dia boleh maintain sabat dalam perjuangan kan. Dan itu yang saya katakan, ini bukan kisah sedih. Ini kisah untuk kita ambil semangat mereka. Despite the world kan, the world just pretend blind kan, shutting down their ears and eyes, pretend yang macam tak ada apa berlaku, abandon diorang for the past 65 years. Bukan orang dunia saja, umat Islam yang kata innamal mu'minun dan ikhwah kan, surah Hujurat kan. Orang Islam itu bersaudara, abandon mereka for the past 65 years, they still maintain steadfast. Itulah kisah yang hebat kan. Dan orang selalu bertanya kan, boleh ke kemenangan kemenangan kepada Palestin kan, boleh ke kita bebaskan Al-Aqsa? Dan soalan tu memang susah lah. Tapi dalam sejarah dunia kan, sejarah dunia tak pernah ada kerajaan jahat yang tak jatuh kan. Nazi kan, di puncak kejahatannya dia bunuh 6 juta orang Yahudi kan, dan dia jatuh juga kan. Even kerajaan Lenin Stalin kan, dia menang, dia bunuh banyak, dia tindas gay, homoseksual, dia tindas komunis, dia tindas Nazi. Dia tak komunis, dia tindas sosialis. Tu rumit, tak payah cerita. So banyak jatuh juga tahun 1980 kan. Even kalau kita dalam Al-Quran kan, kita tengok Ibn Fir'aun kan, di puncak kekuasaannya apa dia kata dalam surah An-Nazi'at kan. Yang mana? Alamak, lupa. Tapi boleh dah?
Dia mengaku Tuhan kan. Ya, lupa ayat tu. Tak apa, sorry. Tapi di puncak kekuasaan Firaun, dia mengaku Tuhan. Bayangkan betapa bongkaknya dia. Tapi at the same time dia pun mati kan. Diburikan dekat dalam laut di belah dua kan. So Zionis betul, dia berada dalam era kebongkakan. Kan. Dia melanggar resolusi UN, dia tak berulik, dia ludah kan. Dia ludah undang-undang antarabangsa, dia tak berulik pasal rights of the people, majority. Even sampai sekarang orang Arab, tak majority lah, baru lagi ke top kan. Tapi insyaAllah kebongkakan ni takkan jelas lah. Sunnah Allah kan, sunnatullah mengajar kita yang benda ni akan jatuh kan. Kita jangan ragu-ragu. So maybe kalau itu tak cukup untuk meyakinkan kita kan. Tadilah pasal saya cakap tadi kan. Kalau people of Gaza boleh maintain there and despite kekurangan for 65 years, bayangkan kalau umat Islam bersama-sama membantu kan. Bayangkan apa yang boleh berlaku. Kita tengok sekeliling kan. Sebab tu saya cakap kan, kalau ini kita kata sebab tu kita faham yang Palestin ni isu ummah kan. Bila isu ummah, dia memerlukan ummah tu dimobilize untuk menyelesaikan masalah ni. For the past 65 years, orang Palestin berada di saf depan mempertahankan Al-Aqsa, dan dia do that on our behalf. So it's time for us untuk join the ally, sebab insyaAllah benda ni akan dibebaskan dan kita patut buat peranan kita lah, insyaAllah kan. Dan before saya tutup, saya ada satu kisah yang memang antara kisah favourite saya. Sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy. Saya tahu kisah Abdullah bin Jahsy kan. Ini sahabat favourite saya. Maybe nama anak yang Abdullah kot. Tak ada kaitan. Abdullah. Ya, Abdullah Jahsy dia katakan dia ni Amirul Mukminin yang pertama kan. Dia menguasai tentera Islam even before Umar, bukan orang pertama diberikan kepada Amirul Mukminin, Abdullah bin Jahsy. Dan dia ni memang hati dia memang merindui mati syahid. Dan waktu tu dia bertemu Sa'ad bin Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Waqqas ni adalah seorang sahabat yang doanya makbul kan. So kalau kita lah berjumpa orang yang doa makbul, apa kita doa kan. Sa'ad, kau doakan aku dia macam-macam kan. Tapi apa yang Abdullah Jahsy doakan kan? Dia suruh Sa'ad doakan. Dia kata waktu tu sebelum perang Uhud kan, kata Sa'ad kan, doakan aku bila aku turun kepada perang esok hari, biarlah aku bertemu dengan musuh yang kuat kan. Musuh lebih kurang macam ni lah, contoh dia punya perkataan kan. Dan aku berlawan dengan ni kan, dan dia kuat kan. Dan biarlah aku dibunuh, dia kata, dan dipotong hidung dan telinganya. Sampai bila aku bertemu Allah tanyakan aku, apakah aku tu buat, apalah telah aku buat untuk jalan Islam. Aku menunjukkan pada hidung dan telinga ini buktinya. So kita berdoa pada Allah dengan usaha yang kita buat untuk Palestin. Biar boycott, tak makan spicy McDonald seminggu, sebulan kalau boleh berterusan kan. Biarpun sikit, just beritahu orang lain pasal fakta-fakta mengenai Palestin. Biar nanti bila kita bertemu Allah tanyakan apa yang kau telah buat pada saudaramu di Palestin, kita boleh refer. InsyaAllah kita boleh refer hari ini. Dan bila kita kata kepada itu, Allah mengatakan ya. So itulah daripada saya. Harap bermanfaat. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dan kerana kekurangan saya sendiri. Saya buka untuk soalan kalau ada yang nak bertanya. Jazakumullah khairan katsira. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Kelas? Betul tak ada? Dari sana MC tanya. MC nak tanya?
soalan? InsyaAllah buka soalan kepada speaker kita. Ada soalan? Kalau ada boleh angkat tangan lah. Tolong lah, satu. At least satu lah. Siapa? Boleh lah soalan. Yang mana? Boleh lah boleh lah soalan. Nak guna mic ke? Tak payah, boleh lah, terus. Based on your facts and experience, do you think the resolution of a two-state, I think that's what you call it, is possible? As in, like, even if we do gain enough people or enough influence, in Israel to just not to justice to court. Yeah. Do you think? Boleh. Faham. Okay, soalannya pasal two-state resolution memang ada, two-state solutions. Ini dibagikan oleh banyak komentator undang-undang antarabangsa lah, solution kepada Israel dengan Yahudi. Buat satu negara Yahudi, buat satu negara Arab tau. Memang ada cara dengan macam tu tau. Tapi sekarang ni masalahnya ialah yang kita nak bagikan kat sini ialah, pertama sekali saya setuju dengan konsep negara. Sebab sekarang ni kalau kita tengok dalam kita ada ICC tau, International Criminal Court. International Criminal Court ni ialah orang dia boleh negara parti negara yang ditindas, dia boleh membawa kes kepada Mahkamah Antarabangsa dan Mahkamah Antarabangsa tu akan mobiliskan NATO ke instrumen-instrumen UN untuk tangkap orang tu. Memang ada tau ICC. Tapi masalahnya requirementnya adalah negara. Dan itu masalah sebab West Bank yang dikuasai oleh Fatah, dia hanya ada status pemerhati. Gaza langsung tak iktiraf Hamas walaupun menang democratically. So maksudnya yang pertama adalah negara tu bagus kerana kalau dapat negara, maka kita boleh put Israel to accountable. Itu yang pertama lah. Tapi masalah apakah model dua negara tu kan? Dia soalan dia apakah dia possible kan? Sebab tu lah, dia ada dua approach. Satu approach yang dibawa oleh Fatah. Semua familiar dengan nama-nama Fatah dengan Hamas. Senang kata dekat Palestin ni ada dua biggest political party. One of the party is Hamas, another party is Fatah. Fatah ni dia ada di West Bank dan Hamas tu di Gaza kan. So Fatah punya approach ialah dia recognize, dia kata tak payah over perang-perang kan. Dia nak go for kita berdamai. Dan memang dia dalam Oslo Accord dia setuju untuk iktiraf Israel, kewujudan Israel, and as an exchange dapat tanah kan. Tapi masalah kalau kita tengok peta West Bank sekarang kan, dia bukan negara je tau. Negara tu banyak tumpuk-tumpuk sebab banyak settler daripada Yahudi masuk ke West Bank. Dia buat penempatan kat situ. Dia ada tujuan dia nak annex tanah tau. So kalau kita tengok peta Gaza tu mustahil. Macam mana negara boleh berlubang kan? West Bank kan. Kalau negara boleh berlubang kalau disebabkan oleh laut macam Filipina tak apa kan. Ini negara boleh berlubang sebab ada negara lain dekat tengah tau. Macam mana kan? Tak logik kan? Sekali Fatah kan. Itu Fatah punya ideas. Tak clear apakah dia punya borderline. Tapi apa yang boleh Hamas, orang selalu kata Hamas ni kerja nak bom orang kan. Kerja nak pergi hantar peluru pandu kan. Tapi Hamas ada political solution yang jelas tau. Political solution ialah kalau nak berbincang, dia tak boleh kata tak boleh berbincang sekarang. Dia kata kalau nak berbincang, Israel kena balik kepada line tahun 1948, the green line. 1948 tu dia ada buat border kan tadi yang kita dah go through kan. Line tu panggil green line. Dia kata balik ke green line tu baru kita boleh bercakap. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab West Bank ni kita kena faham, Hamas Fatah bukan represent Palestin. Fatah represent West Bank. Kalau kita orang Palestin ada 5.3 juta orang berada di luar negara kan, Lebanon dan apa? So 5.3 juta refugees berada di Lebanon, di Jordan kan. So kalau dia buat solution tu tak take into account the interest of the people yang kat luar, tak adil lah kan. Dia speak on the behalf of Fatah lah.
Sebab tu Israel suka kan. Oh, kau iktiraf kau ambil tanah tu. Oh, settle. Sebab tu Israel suka bekerjasama dengan Fatah kan. Tapi Hamas dia kata balik ke Green Line, refugee balik. Dan waktu tu baru kita start bincang. Barulah ada kan. Barulah orang Palestin, the real Palestine, Gaza, West Bank, refugee duduk semeja dengan duduk semeja dengan Yahudi. Barulah perbincangan tu fair and square. Kita bukan nak berbincang lepas tu dilondehkan kan. Kita nak berbincang dan assert the rights and authority. Sebab tu Hamas kata kalau tak nak kita perang kan. Dan itu two state solution yang dicadangkan oleh Hamas kan. Dan orang selalu kata boleh ke Hamas ni go for diplomatic ties kalau dia punya stance dia ialah tak nak iktiraf Israel. Sebab Hamas kata dia tak akan iktiraf Israel. Dan ini bukan, dan benda tu bukan benda yang tak biasa lah. Kalau kita tengok macam Korea Selatan dan Korea Utara, border yang tetap kan. Korea Utara tak iktiraf Korea Selatan, Korea Selatan tak iktiraf Korea Utara. Maknanya kalau siapa buang, siapa buat hal akan seram. Ni konsepnya dia panggil Hudna tau. Hudna ni kalau dia rahsia hal dah berlaku. Contohnya waktu perjanjian apa? Perjanjian apa yang orang Madinah dan musyrikin Mekah buat perjanjian tak serang satu sama lain dalam masa 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah kan. So apa yang Hamas nak buat, dia nak emulate benda tu. Kita buat perjanjian ceasefire. Tak betul kan? Memang kita tahu dalam perjanjian Hudaybiyah setahun lepas tu orang musyrikin Mekah dia tak stay true pada, dia tak ikut perjanjian tu kan. Dan waktu tu Nabi Muhammad serang kan. Kalau gitu itu kalau orang musyrikin Mekah tak violate peraturan tu, memang Rasulullah tak akan serang selama 10 tahun lah. Itu apa maksudnya? Dan sunatullah kan, dalam sunat tu mengajar orang yang jahat mesti violate rules kan. Sesuatu Hamas nak buat benda tu sekarang ni. Dia memang buat two state solution, panggil semua refugee balik, baru kita berbincang. Jawab soalan dia? Ke tak jawab? Dan itu acara dia yang Hamas fokus. Tapi itu bila dengan itu waktu tu setting tahun 2019 dah. Waktu tu orang Arab tak peduli, orang Islam tak peduli langsung pada Palestin. Tapi sekarang the rise of support kan. Kalau dulu BDS movement tak ada, sekarang ni dah ada supporter daripada Stephen Hawking, image of the awareness untuk support Palestin dah kuat. So dan Turki pun dah beri bai'ah kepada Palestin kan. So maksudnya given different political setting, maybe Hamas akan propose benda lain lah. Tapi waktu tu dia cadangkan benda tu dalam environment yang dia di-abandon oleh semua orang. Faham tak? Tapi sekarang dah ada support, maybe berubah lah. Maybe dah latest dah lain kot tak tahu. Tapi itu pendapat Hamas lah. Jawab, saya tak jawab. Ke orang lain. Faham tak? Ya, faham. Tanya je. Hudna. Hamas cadangkan Hudna. Ingat kamu? Dia tanya, apa yang Hamas nak buat? Explain. Balik ke 48 baru start bincang Rasulullah pernah buat pada Rabiah. Okey, ada lagi? Oh, ayat. Okey. Di sini kan, kalau di Indonesia kita tengok kan, so memang betul produk Isot itu ada high quality. Contoh macam kalau Medi high quality. Dia takkan so macam kalau kan, adakah itu macam adakah cukup dengan hanya kita memboikot saja, ataupun adakah kita perlu approach luar daripada itu adalah dengan kita cuba menubuhkan satu ekonomi yang boleh melawan ekonomi Israel itu sendiri. Betul lah. Right to drinking bagus lah. Kalau kita tak berani bermimpi dah kalah terus kan. Betul lah. Memang kalau boleh kan. Kalau ikutkan boycott ni lemah kan. Diikutkan waktu the first wave of boycott BDS movement ni, MACD rugi 0.8% je. Tak effect langsung. 0.8 je. Dan dia pun tak sure ni sebab boycott ke sebab kekuatan ekonomi. Tak effect langsung. Sebab tu lah, kalau negara-negara Islam
OIC tu sepakat kan, Arab League ni betul-betul buat kerja kan. Confirm lah, kita tak perlu lah cakap pasal boycott, kita cakap okey, Erdogan besar bagi serang. Tapi sebab kita tak sampai ke arah tu, itu yang pertama lah. Kan? Kalau kita berjaya buat macam tu memang cantik lah. Tapi apa yang saya nak cakap ni, kita apabila kita nak go through, yang Anda cakap apa yang kita boleh buat, apa kita punya amal hidup, balik rumah lepas ni kita boleh buat terus. Itu yang saya tekankan lah. Tanpa menolak cadangan dia. Kalau tu jadi memang hebat lah kan. Kalau dah boleh buat macam tu, kita boleh buat perbankan tanpa interest kan. Dan antara negara-negara yang bersekutu tu boleh buat hudud. Macam ni buat kan, kalau boleh kan. Saya berdoakannya kan, harap kita mengaminkan. Tapi for the time being, itu the best thing that we can do. Nak boycott pun orang tak semua setuju kan. Palestinian Authority, Abdul Fattah, dia berada kat situ, dia kata jangan boycott. Benda Ibu umat Islam pun sendiri pun tak sepakat dengan isu ni kan. Kita buat benda tu. Dan bukan susah pun kan. McD berapa banyak gila alternatif kan. Dan McD yang tu KFC tak ada tau. Jangan KFC boleh makan lah. Memang sedap pun kan, cheesy wedges. McD yang Coca-Cola, banyak lagi alternatif kan. Okay. Dah soalan. Assalamualaikum. Soalan noob sikit kot. Saya tanya apa, mungkin dah terjawab tadi sekat atau saya terlepas tak tahu lah. Tapi saya tanya apakah main motivation for the Jewish people untuk immigrate ke Israel? Adakah mereka ada dalam Judaism, dalam Torah atau the Old Testament yang ada biblical scripture yang motivate them untuk pergi sana, atau is it purely political? Okay, dia ada dua. Kita kena faham Zionis ni dia bukan religious movement. Zionis ni dia dah sekular. Tapi memang ada sebut Torah. Saya pernah ambil course Jewish study. Tak tahu kenapa ibu elektif benda lah macam tu. Tapi best lah. Ketawa sikit lah boleh lah. Memang bias gila lah kalau pergi kelas tu. Memang semua benda semua salah Hamas, semua salah Hamas. Sebab jumpa Dr. Hafizi tu dia jawab kan. Tapi apa dia cakap kat sini ialah yang betul memang tersebut dalam Torah. Al-Quran sebut memang dia dihalau keluar daripada kawasan tu. Tak lupa spesifik apa, tapi memang ada diceritakan Al-Quran lah. Memang dia memang asal Baitul Maqdis. Memang ada kat situ lah. Dan dia dikeluarkan dari Torah kan. Torah ada sebut, even kalau hari tu saya belajar Old Testament pun ada sebut benda tu. Memang ada religious rights lah. Memang ada religious punya attachment kan. Tapi kita kena faham, orang Arab terima dia orang waktu awal-awal tu. Sebab memang Islam diajar kan. Memang Jerusalem tu bandar multi-faith kan. Buktinya Kristian Koptik hidup aman bersama Turki Osmaniyah kan. Dan waktu perangan awal orang Yahudi dia terima, ada buat Jerusalem. Ni memang multi-faith pun lah. Pergi lah dekat kau punya buat lah pernah kan. Tapi Zionis lain. Zionis datang memang nak disposes land. Kita tak menilaikan part dia mangsa, betul. Memang dekat Eropah dia memang kena teruk lah. Dia kata waktu tu, waktu kat zaman Eropah tu dibakar teks-teks lama, skriptur lama orang Yahudi kan, sebab dia punya sejarah lama kan, daripada zaman Nabi Yaqub kan, lama gila kan. Tapi disebabkan ada kerajaan dekat Sepanyol, Andalus kan, orang lari ke situ dan dia preserve tulisan Atifah kan. Dan dikatakan waktu itu memang orang Yahudi bersyukur sebab ada kerajaan Andalus, kerana sebabkan mereka lah teks-teks lama ni dapat dijaga. So memang tak ada masalah. Yang masalahnya ialah bila dia datang dengan niat to dispossess, malicious intent. Dia ni bukan innocent. Zionis kata dia datang, dia nak tanah tu, dia nak keluarkan orang Arab. Itu salah. Dan biarkan orang dalam pelarian. Mana boleh kan? Refugee kan? So kita bezakan kan? Orang Islam memang tak ada masalah kan? Cuma Zionis movement ni, dia punya political ideology dia nak sangat tanah tu yang kita ada terima kan. Maybe benda tu develop disebabkan trauma sebab intense racism kan. Sebab kalau kita tengok dekat Rwanda kan, tahun 1994 ada massacre Tutsi dengan Hutu kan. Sebenarnya before that salah satu sebab kerajaan Belgium kolonial decide one of the Tutsi tak salah Tutsi ke Hutu salah satu, sebab orang Tutsi ni dia tak gelap sangat, dia putih-putih sikit. Tapi bila tengok macam sama je. Tak tahu apa benda orang Belgium. Sebab dia orang etnik sama, Tutsi dan Hutu kan. Tapi sebab bila orang Belgium side Tutsi sangat-sangat, sampai pada tahun 1994 dah meletup orang Hutu. Waktu tu Belgium dah keluar, tapi racism tu membolak
Tahun 94, tak sure antara dua tau. Maybe terbalik kan. Salah satu yang ditindas ni, dia pergi massacre beramai-ramai. Dan maybe Zionis pun, dia punya root dia macam tu. Root dia maybe sebab tertindas lama sangat, dia nak sangat kan, tanah kan. Tapi tak ada siapa yang boleh menilaikan salah. Bila dia nak tanah, dia dispose orang lain pula. Itu tak boleh. Solution tu tak boleh diterima. Jelas ke tak apa? Okay. Ada lagi? Oh, you want to present? After this is your turn. Oh, you want to ask questions? Oh, okay. Habis kan? So, okay, itu saya dari saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, jazakallah khair pada saudara Midi, terima kasih. InsyaAllah sedikit kita dapat daripada pencerahan pengisian daripada saudara Midi, kita dapat beri kesan kepada kita sebagai umat Islam bagaimana perjuangan semangat kekuatan rakyat Palestin itu sendiri kita terapkan pada diri kita, insyaAllah. Next, okay, I change to English because our speaker is next. Next we're going to have a special sharing session by Brother Usaid Awauda. Is it? Oh, sorry for if misspell. Okay, he is from Palestine and he is doing Master in Law in University of Melbourne. Inshallah, I would like to invite him for this sharing. Jazakallah khairan akhi. Assalamu alaikum brothers, assalamu alaikum sisters. Okay, this is better. Thank you. My name is, as the brother introduced me, my name is Usaid Awauda. I'm doing Master of Laws in Melbourne Uni, alhamdulillah. I thank you from the bottom of my heart actually for this very special session. Believe me, even in Palestine right now, people are about to forget these things, like the Nakba and the Naksa and all of these very important dates. Because the government, what the Palestinian government and the West Bank do, it tries to take the attention, tries to take the importance of these issues to switch it to some things just for dunya. For example, like economics or for work or for salaries. People day by day are losing their attention, are losing their interest in these things. Alhamdulillah, the old men, the old women always remembering this stuff, and they are always telling the stories, the horrible stories about the Nakba and how the Israelis came to Palestine. But unfortunately, the youth and many of the people who just care about their business and their money is day by day being away from this stuff. Alhamdulillah, the Nakba, as the brother, he gave a very, very good presentation. He covered most of the things that I wanted to talk about. But I think that there is something very important we all should remember. The Nakba of Palestine is not just in the 1948. No, till the moment the Nakba is continuing. Because till the moment there is Palestinians who is living outside Palestine. Palestinians who are living in Latin America, living in Europe, living in East Asia, all the places. As he mentioned, around 5.6 million of the Palestinians right now are refugees and they are living in exiles. The horrible camps that I visited in Lebanon and I visited in Jordan. I'll give you one example to see how the Palestinians are living right now, because the Nakba is continuing till the moment the Nakba is happening for the Palestinian people. For example, in Lebanon, there is a camp. The name of the camp is Sabra wa Shatila. This is the place where the Madbah ad-Deir Yassin. It was, in fact, in the same period when these two things happened. That camp, the Sabra and Shatila camp in Lebanon, they don't have even the water to drink, the pure water to drink, because of the type of the water that they use when they use it to wash their clothes. After 2 years, they need always, every 2 years, they need to buy new clothes because of the water and the chemicals in the water. Their clothes couldn't be used after two years of washing them. So it's really horrible. Once you see the wires, once you see the old buildings there, it's something really hurt us. We always try, unfortunately, minimum, very small minority of the Palestinian youth who still remember these things and feel like they have a duty toward that nation, toward that history, toward their brothers and their sisters.
But alhamdulillah, for the name of Islam, there's nothing called Palestinian or Malaysian or Indonesian or something like. No, alhamdulillah, we are all Muslims, and every pain a Muslim feel, it is my duty to help him to reveal that pain from him. So alhamdulillah, as the brother mentioned, dua, we can make dua, we can make the boycott, and we can always be aware of these things. But from my point of view, I think there is something very important every one of us should think about. That thing, alhamdulillah, because we are all Muslims, the Islamic nation, once the Islamic nation arises, be sure, brothers and sisters, that the Palestinian cause, inshallah, will be solved. So every one of us should ask himself this question: what I can do for the Islamic nation? The less thing you can do, the smallest amount you can do is to be the best person you can be right now in your position. For example, you are studying law, or you are studying engineering, or you are studying mechanics. First of all, make ikhlas, like this thing I'm learning for Allah, and inshallah I will use all the knowledge to help the Muslims in this way, inshallah. The second thing, once you are a very good man, or you are, sister, a very good woman in your position, be sure that you are the one who will be in control. You will be able to affect, you will be able to exercise your opinions, you will be able to apply the agendas that you are thinking about, to apply it and take all the Islamic nation, inshallah, to be aware for the Palestinian cause and for other harmful situations we are living right now, like in Syria, like in Lebanon. The most important thing every one of us should think about: I should be the best person I can be right now in my position. I'm studying engineering, I will be the best engineer. I'm studying, for example, nursing, I will be the best nurse. And all of these things, inshallah, once we arise the Islamic nation, be sure that the Palestinian cause, bi'idhnillah, will be solved. Yes, this is it's a huge musibah, and as I mentioned, it's the moment hard for us, but the victory, inshallah, will come from Allah. Once we change our insides, once we change our souls, inshallah, Allah will change our situation to the best, inshallah. I thank you really from all my heart for this very special session. I thank you for being interested for the Palestinians, more than some Palestinians, in fact. Jazakumullahu khairan, and I hope to see you again. Thank you. Jazakallah khair to Brother Usaid Awauda. Such a great speech and such inspiration for us. Jazakallah khair. Next, insyaAllah, dah nak hampir ke penghujung rancangan. Sebelum tu saya ada beberapa announcement. Announcement pertama, untuk makluman yang lebih maknanya tentang Nakbah, boleh rujuk kepada page Aqsa Sharif ataupun nama Facebook Aqsa Sharif ataupun page Palestine Center of Excellence untuk maklumat lebih lanjut. Dan announcement yang seterusnya, esok ada first arm anjuran map topik tentang ekonomi di Cultural Hub, bermula pada pukul 10.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Dan lagi sekali saya ingin buat announcement tentang program seterusnya pada hari Ahad. Kita ada program Dr. Ha di University Melbourne, start at 6:30 until 9 PM. AM, ganas gila. Anjuran bersama FAMSI, topik ethics to mix. And kita ada satu lagi program bersama Dr. Ha with Malaysian pada hari Selasa. Okay. Dan Selasa tarian masa yang sama dan di Masjid Coburg. Nak tahu lebih lanjut boleh rujuk pada poster di Facebook. InsyaAllah. Okay. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih penghargaan kepada MHRC kerana sudi sediakan tempat untuk kita bersama, dan juga kepada Ihsan selaku badan yang bekerjasama untuk membuat majlis yang insyaAllah sangat bermakna. Dan kami harap dapat memperbanyakkan lagi lah insyaAllah program-program seperti ini dengan kerjasama di masa hadapan insyaAllah. Saya rasa
Okey, sebelum kita ada jamuan, insyaAllah ada jamuan. Sebelum kita berjamu selera, insyaAllah. Ya. Okey, insyaAllah kita ada promosi buku oleh Brother Raihan from Famsi. Dia ada promote buku-buku tentang banyaklah pelbagai buku lah. Dan kita ada tabung untuk Aqsa Sharif, insyaAllah boleh derma seikhlas mungkin, insyaAllah. Aqsa Sharif antara badan organisasi di Malaysia untuk Palestin yang bergerak aktif, insyaAllah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.